Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar belajar tingkatan 2 yang menonton video ini, okey, tahniah kerana menonton dan terima kasih. Sila subscribe kalau belum subscribe. And also please share with your friends atau siapa yang memerlukan bimbingan untuk sains tingkatan 2 khususnya. Tapi ada ya dalam saya punya channel tingkatan 1 punya ini tingkatan 2 Maths Matematik tingkatan 2 khususnya yang kita akan buat hari ini. Dalam channel saya ada Matematik tingkatan 1, Sains tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ya. So kalau tak boleh tengok semua pun pilihlah topik-topik yang rasa susah yang perlu bimbingan atau rasa kurang faham ataupun dah lupa ya. Ujian dah makin dekat ya. So ujian tu pentingnya sebab untuk menentukan kita ke hadapan nanti kita dah faham yang asas. So kalau kata kita memang rendah sangat markah, that means banyak sangat tak faham. Bila banyak tak faham, makin kita meningkat, makin kita tak faham. So asas ni kena dikukuhkan ya. Okay, so kita dah buat dalam bab 11 ya. So buku ni you have to have in front of you. Bab 11 kita dah muka surat 212. Translasi ya. So pengenalan saya dah buat dalam kelas sebelum ini, iaitu transformasi, isometri, ada 3, iaitu translasi, kemudian pantulan dan putaran. Okey, lupa nak cakap tadi, betulkan niat lillahi ta'ala ya. So kita lihat muka surat 212. Okey, translasi ni secara mudahnya, kalau pernah main chess, bagi yang pernah main chess lah, yang tak pernah ni nanti saya terang cara lain ya. Kita dapati bila yang hujung sekali cursor, macam mana dia bergerak? Dia boleh ke depan, ke kiri, ke kiri, ke kanan, yang ni ke kiri, dan dia macam tu, pergerakan dia macam tu, macam ni ya. Dia tak boleh nak sengit macam bishop, dia tak boleh nak anywhere macam queen, dia tak macam king on one step, kena careful all the time. Kalau tidak, dia kena makan habis. Habis langsung main tu, permainan tu kan. So dia yang hujung sekali tu, bukannya askar depan kecil-kecil tu, yang belakang, yang castle tu, dia boleh gerak secara macam mana? Sini, tangan tambah sini, macam tu. Yang ni pun sama. So untuk translasi pergerakan dia macam tu. Bila kita kata transformasi, dia kena sama saiz, okey, sama bentuk, lain tempat. Kenapa dia lain tempat? Dia bergerak. Okey, so kita lihat takrif dia dalam muka surat 212 yang kuning kat tengah-tengah tu. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Pada satu satah mengikut arah yang sama. So, if I want to show it to you, katakan bentuk L. Okey, bentuk mesti sama, saiz mesti sama. Dia gerak ke sana. Okey, ini adalah translasi. So that means kalau ada A, B, C, D, E, F. Okey, A gerak ke sana, A dash, saya dah cakap hari tu. Kalau ini objek, image, okay, A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, dan F dash. Dia boleh juga gerak ke bawah je. Patutnya saiz sama lah ya, sampai freehand ni ya. Okay, so A dash dash, B dash dash, C dash dash, D dash dash, E dash dash, dan F dash dash. Dia boleh juga gerak ke atas. Okay, jarak dia gerak tu sama. Ini sama jarak dengan ini, sama jarak dengan ini. Sekejap. Ini. Okey, ini sama jarak dengan ini, sama jarak ini. Semua sama kita sukan. Sama je. So ini pun digerak sama je. A ke A sama panjang dengan F ke F. B ke B sama panjang dengan B ke B dash sama panjang B ke C sama dengan B dash ke C dash. Sama je. Okey, itu translasi. Sebab nanti kita akan ada, let's say, katakan dia bentuk L. Juga saya bagi L supaya nampak beza.
suddenly dia gerak ke belah sini, jadi macam ni. Ini bukan translasi dah. Ya, sebab kalau ni AB tadi, AB, okey. No, kita ambil AB. Sini AB, okey. Ni pendek, ini panjang. Okey, ini pendek, ini panjang. Kalau dia gerak ke sini, ya. Itu bukan. Ada satu lagi lah putaran nanti. Ini adalah pantulan, kita akan buat kemudian. Okey, kena pasti Rajah menunjukkan translasi, berikan justifikasi. A, yalah kan. Cuma dia gerak ke kanan, bawah sikit. Okey, B, macam mana pula terbalik? So, B bukan. Okey, now let's see page 213. 11.2.2, perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, rangsangan minda tu kita tinggalkanlah. Tak usahlah, awak kena buat sendirilah. Ataupun dah buat sekolah pun saya tak pasti ya. Kita lihat, saya terangkanlah terus. Lagi senang. Bila buat latihan dia akan lagi jelas ya. Okey. Bila kata-kata translasi, kita kena pergerakan dia A kan, saya cakap tadi, kanan kiri atas bawah, tu je. Dia tak boleh sengit. Dia kena ke atas boleh, kiri boleh, kanan boleh, bawah boleh. Translasi. So dalam bentuk A pergerakan dah, B dalam bentuk vektor translasi. Itu saya malas tulis panjang. Okey, saya kata sini je lah. Boleh gerak ke atas, bergerak ke bawah, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Itu A. Dah mudah simplify dah. B, vektor dia adalah A ke atas, B ke bawah. Ini yang awak tak faham tu. Macam mana? Okey, so saya buat bentuk graf awak boleh faham. InsyaAllah. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Saya ada A ni. A nak gerak ke A dash. Nak gerak ke sini. A dash. Apakah translasinya? Kena letak X ke atas, Y kat bawah. Bila X kat atas, Y kat bawah, X, Y ni, X boleh gerak kanan atau kiri. Y boleh gerak atas atau bawah. Kena kanan kiri dulu, bukan atas bawah dulu. Okay, A nak pergi sini, dia kena gerak 1, 2, 3. So bermaksud dia adalah, buat tinggi sikit lah, X, Y, kanan positif, kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Okey, so jawapannya A ke A dash adalah ini ke sini, dia kena gerak kanan kiri. Arrow saya pun tak betul Okey, ke kanan ke kiri nak pergi sini? 1, 2, 3. So bermaksud kanan adalah positif. So positif 3. Kemudian gerak atas positif 1. So bila positif tak payah tulis. Faham tak? Dia gerak. Kalau nak kira kotak, setengah orang takut silap, pelan-pelan dengan pensel. 1, 2, 3. So positif 3. Yang atas 1. Faham ke? Lah, terkena pula dekat pantulan lampu. Okey, faham tak? Okey, now saya buat yang lain pula. B nak pergi ke B dash. Okey, so B kepada B dash, dia punya translasi. Okey, gerak bukan di atas bawah dulu ya. Allah, kena gerak kiri kanan. So dia gerak ke kanan. Okey, 1, 2, 3. So 3 juga kebetulan. Kemudian gerak ke bawah. Okay, ni 3 unit. Dari sini ya, jangan kira ini tau. Sini 1, 2. So 2. Ke bawah negatif ni tadi. Negatif 2. Faham tak? Tu translasi. Senang aja. Ya? Kalau saya ada A, B, pindah kepada A dash, B dash. Sama je pindah kan? Nampak ni sama? Okey. So A dash, A,
B kepada A dash B dash. So equals to gerak A dulu. Okey, sini 1, 2. Positif 2 ya. Positif 2. Kemudian dia bracket tinggi tau, jangan bracket rendah. Bracket rendah koordinat. Kemudian sebentar ni. 1, 2, turun 1, 2. Negatif 2. Buat B pula. 1, 2, 1, 2. Sama je. Itu adalah translasi. Faham tak? Okey? Kalau tak faham, patah balik video ni, tengok balik. Okey, contoh 5, tentukan kedudukan titik Y dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, so A tu ikut je dia punya arahan gerak pada P tu. Bila dia pindahkan P dash tau, dia suruh gerak ke kiri dulu 2 kali, 2 kotak. 2 unit ke kiri, 1, 2. Kemudian 3 unit ke bawah, 1, 2, 3. Yang tu saya rasa if you look slowly, contoh 5 tu A tu boleh faham, B tu boleh faham, C boleh faham, D pun boleh faham. Tapi kena slowly lah. Kalau laju kan setengah student lah pening. Ada student boleh laju tau. Alhamdulillah kalau boleh laju jangan bangga lah. Allah yang bagi. Bersyukur Alhamdulillah ya. Tapi ada student yang jangan Allah uji dia. Lama dia tak faham. Lagi lama tu lagi banyak pahala dia. Macam baca Quran. Orang yang baca slow-slow tu banyak pahala dia sebab dia belajar sentiasa. Susah bagi dia tapi dia buat. Kita yang senang baca ni, baca pun malas. Na'udzubillah. Kena rajin ya. Okey, so dia bagi tahu ke anda. So dia kata vektor yang AB ni, atas bawah ni, A mewakili pergerakan yang selari paksi X. Paksi X. Okey. Kemudian A bernilai positif jika objek bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objek bergerak ke kiri. Manakala B mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. Ini paksi Y kan? Okey, so B bersifat positif jika objek bergerak ke atas dan bersifat negatif jika objek bergerak ke bawah. Inilah dia. Ingatkan yang tu boleh je buat insya-Allah. Oleh itu translasi bagi image yang dihasilkan oleh objek pada rajah dan bawah ialah 3 negatif 2 yang dia bagi tu. Ke kanan dulu positif 3, turun negatif 2. So kena buat latihan. Sebab walaupun senang, tak buat latihan terbalik. Kadang-kadang periksa terbalik pula. Pergi buat atas bawah dulu baru kiri kanan. Salah lah. Dia kena kiri kanan dulu kemudian ke atas bawah. Okey, so 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. O nak gerak pada P. So dia ke kanan berapa kotak? Kanan 3. So that means jadi 3 ni atas 3. Dan okey, B pula O pada P ke kiri dulu negatif 3. Kemudian naik atas 3. Okey. Kemudian C dia nak O ke P. So ke kanan dulu positif 3, turun negatif 3. Okey. Aku ada confused. Saya buat kat sini lah. Okey, untuk A 3 sini ya. O kepada P. So dia ke kanan dulu ya. O kepada P. Ni O ni start ni. Oh, ini image, ini objek, ini image. Okey, 1, 2 sini pula. 1, 2, 3. So positif 3. Kemudian apa saya buat ni? Betul lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So positif 3, positif 3. B A dulu. Tak pun kira je lah kotak A tu. A ke kiri, so negatif 3. Lepas tu B nak kira kotak B ke atas, positif 3. Nak lukis ke buat belah sini pula, buang masa. Okey, C pun tak nak buat bawah. So tengok ya. Yang A tu yang atas, A adalah positif 3, nak turun B negatif 3. Should be easy lah, insya-Allah. Okey, contoh 7, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, so A adalah Q pada Q dash. Jangan terbalik. Kalau pergi Q dash kepada Q, habislah salah terbalik. Okey, tengok gambar ni. Kita ada Q dash sini. Kita ada Q sini. Okey.
Tak payah buat semua corner dia. Satu titik dah cukup dah. Yang titik kedua check aja. So saya ambil ini. Mana yang senang? Okey, ini ke sini ya. Okey, saya put A tanda. Ini A dash. Okey, so saya kena gerak berapa kotak? Tengok gambar tu. 1, 2, 3. Okey, positif 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian kena naik atas. 1, 2, 3. Okey, naik atas. 1, 2, 3, 4 ya. So 1, 2, 3, 4. So positif 4. So tak payahlah positif ni. Cuba cek yang lain, betul tak? Ambil ini dengan ini pula. So gerak 3 ke kiri, 4 ke atas. Betul kan? Ambil yang ujung ni, 3 ke kiri, 4 ke atas. Okey, B. Tengok elok-elok P ke P dash. Senang ambil. Saya senang ambil ini. Ni. P. Ini P. Okey, turun ke bawah berapa kotak? Ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4. So negatif 4. Turun bawah. 1, 2, 3. Negatif 4, negatif 3. Kan? C ada gerak kiri kanan tak? Bucu ni dengan bucu ni, R ni. Tak ada So atas dia kosong, bawah dia negatif 3. Faham? Faham ke? Okey, situ pun ada jawapan tu. Penyelesaian tu tengok elok-elok. Okey, image bagi suatu objek, saya teruskan 11.2.3. Image bagi suatu objek dalam suatu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi. Saya sebut dah awal-awal Translasi, pantulan dengan putaran, dia punya image mesti sama bentuk, sama saiz. Orientasi pun sama. Kalau translasi ada orientasi. That means kalau dia menghadap kanan semua. Sebab kalau pantulan tak, putaran pun tak sama orientasi. Translasi sama orientasi Just go lukis image bagi objek A dan rajah translasi berikut. Lukis lah. Lukis ikut dia punya tu. So akan ada the first one A dash. Bila buat A tu nanti A dash dash. Buat B A dash dash dash. A dash A dash dash A dash dash dash. Ada berapa 3 Tak. A tu negatif 2 negatif 4 tu A dash saja. B tu 3 negatif 1. Jangan sambung tu. Start balik A A dash dash. Now tu ada contoh. Check lah kalau buat tadi, check sama tak. Menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey. Ini yang menariknya. Ini menariknya. Kalau ada gambar memang sangat mudah. Okey. Kalau ikut satah katis macam contoh 9 tu. Tentukan koordinat bagi titik image Q31 di bawah translasi negatif 52. Okey, saya tak nak lukis lah. Nanti lama. Kita tengok. Saya bagi formula dia. Formula dia. Objek tambah translasi sama dengan image Objek tambah translasi sama dengan image. Okey, ini O objek, T translasi, I image. Okey, so kita lihat contoh 9. Tentukan koordinat bagi image titik. Bila image titik ini adalah objek. So objeknya adalah Q. Objek adalah Q31. Di bawah translasinya adalah negatif 52. Translasi mesti bracket tinggi. Koordinat bracket ni. Okey, dia suruh cari tentukan koordinat bagi image. Yang tak ada adalah ini Ni objek ni ada, translasi ada, image tak ada. Okey, image ni dalam bentuk translasi ke dalam bentuk koordinat? Dalam bentuk koordinat tau. Dia macam ni. Macam ni. XY tambah XY sama dengan XY. Tengok ni. Fahami ni. Otai ni. Dia kata otai pada OT je. Kau fahami itu. Ni. Ini mesti XY. Yang ini. Translasi XY. Yang ini. Image mesti balik koordinat. Okay. So image
adalah XY. Okey, so kita guna formula ni. Objek dia 3, 1 tambah ya, tambah translasi negatif 5, 2. Jawapannya adalah ini ya. So ini X kan, 3 tambah negatif 5. Okey, kemudian 1 tambah, dia kata tambah ni 1 tambah 2. Okey, let's see the answer. Okey, so negatif 2, 3. Betul tak? Sama tak dengan buku punya? Negatif 2, 3. Look, kaedah mengira nombor 2. Melukis hatah tu boleh, tapi lama lah nak lukis hatah katis tu. Kalau kita buat kaedah 2, mengira, tu dia buat tu Q31, tapi dia buat arrow. Saya buat tambah. Ya, so I hope this is easy for you to understand. Sebab bila tambah, sebab ada masa kena tolak tau. I hope ada contoh yang kena tolak nanti. Okay, kita lihat contoh 10. Faham ni ya? Faham ni? Kalau tak faham, patah balik. Dengar dulu. Sebab nak teruskan lagi ni. Contoh 10 pula ya. Contoh 10. Apa tadi? O plus T equals to I. Otai. Okay, so contoh 10. Sebab dia bagi dalam bentuk buku tu, untuk menentukan objek di bawah translasi AB, koordinat objek R dash adalah X dash, Y dash akan dipetakan. Jadi pening kan nak faham? Ini should be easier ya. So tengok macam nak guna lagi. 10, tentukan koordinat bagi image. Tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya. Dia bagi image. Dia bagi image ni. Image ada. Tentukan koordinat objek. Dia nak objek. Translasi ada, image ada. Okey, untuk B ini tak ada. Translasi dia adalah untuk 10A ya. Translasinya adalah negatif. No. Ada 3, negatif 2. Image-nya koordinat image-nya ialah negatif 6, 1. Okey, kita nak objek ya. O plus T equals to I. Kita nak O ya. O adalah I tolak T. So menjadi I dia image negatif 6, 1 tolak translasi dia 3, negatif 2. Okey, so jawapan bila objek ni braket tinggi ke braket rendah? Braket rendah ya. Alah, terkena lagi dekat pantulan lampu ya. So kita akan dapat braket rendah negatif 6. Dia kata tolak sini, tolak lah. Tolak 3. Satu lagi 1 tolak ini negatif 2. So kita akan dapati menjadi negatif 9. 1 tambah 2, 3. Betul tak jawapan dia? Tu penyelesaian A tu negatif 9, 3. Okey, yang B pun macam ni juga. B dia bagi 3, negatif 2 sama, tapi dia punya image lain. Image dia bagi negatif, dia bagi 9, 0. Okey, sama je. Kita nak objek kan? Kita nak objek ni. Objek tinggal seorang. Image tolak translasi. Image dia adalah 9, 0. Tolak translasi dia 3, negatif 2. So kita dapati jawapan dia 9 tolak 3, 0 tolak negatif 2. So kita akan dapat 6, 2. Betul tak? Senang aja kan? Akhirnya dapat cara senang. InsyaAllah. Jadi so saya kata kadang-kadang kalau ada orang tak faham penjelasan berbelit-belit sebelum ni, pergi tengok video-video saya. Kalau yang ini form 2 ya. Kalau koordinat ke, kalau apa ke, ada ya. Banyak. Dah banyak video saya. 100 lebih dah. Bukan ada orang tengok pun kadang tu. Shot sendiri je. Tak shot sendiri. Mudah-mudahan walaupun usaha saya kecil, dia bernilai sisi Allah. Doakan ya. Ada pahala penuh orang tak tengok satu pun. Tapi kebanyakan ada, Alhamdulillah. Satu sekarang sangat yang tak ada orang tengok langsung. After sometimes itu masa nak ujian tengah tahun, tiba-tiba banyak meningkat video awal-awal saya. Lepas tu dah surut balik.
Sekarang yang suruh. Ada yang 1, ada yang 2 penontonnya. Tak apalah. Tak penting bagi saya. Yang penting sisi Allah. Setengah orang dia kata, awak malu je. Biarlah. Yang penting ilmu tu sampai. Nak malu pada siapa? Malu sebab tak dapat sanjungan manusia? Tak ada. Mudah-mudahan Allah ambil kira sebagai pahala, insya-Allah. So senang kan? Tu dia buat kaedah alternatif tu pun tengok dia buat. Tapi tak bagi formula, dia letak sama dengan saya buat tu. Sama dengan saya buat tu. Tapi dia buat atas bawah. Dia buat atas bawah. Boleh kaedah tu. Tapi saya rasa ini senang. Sebab kadang-kadang tak tahu mana nak cari. Bila tahu objek, tahu translasi, tahu image. Tengok apa yang tak ada. Yang contoh 11 tengok. Dia terbalikkan pula. Dia suruh tentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Okey, yang ni 11 pula ya. Ni apa yang dia bagi sekarang ni? Terpadam semua yang ni. 11 dia suruh diberi image 36. Okey, image ada. Kepada objek ni 29. Objek ada. Tentukan translasi. Ini tak ada. Okey, so O plus T equals to I. Kan? Kita nak translasi adalah I. Ini pindah jadi tolak O. Sebab positif tak tulis apa-apa. Positif O objek. So translasi menjadi. Translasi jawapan dia kurungan tinggi kan. So I dia. Tak tulis pula I dia. I dia adalah. I apa? 36 tolak. Objek dia P29. Okey, dia minta tentukan translasi tadi. Jawapan mesti sebab ini objek dengan image juga. Translasi jawapan mesti objek tinggi, bracket tinggi ya. So 3 tolak 2. Apa saya tulis P ni? Kan? Tak perlu pun. Okey. 3 tolak 2, 6 tolak 9. Jawapan dia 1, -3. Betul? Easy mah. Kalau dah faham senang, insya-Allah. Okey. So, untuk penyelesaian masalah, that means from siapa saya ajar tadi, contoh 9, 10, 11, we can easily do yang jom fikir tu. Okey, jom kita buat terus. Sebab nanti kau nak try. Dia 11.2 nak buat. Okey, so saya jom fikir, jom kita jawab terus. Masih guna yang sama ni ya. Jom fikir. Nampak tu kat corner bawah tu? Jom fikir ya. Okay, so dia nak image ya. Nak image. Image equals to object plus translasi. Okay, untuk jom fikir tu objek dia -3, 4 tambah apa? 4 saya macam 9 pula ni. Okay, tambah translasi dia 2 -3. So dia nak image. That means ni balik. -3 tambah 2 dan 4 tambah -3 menjadi -1, 1. Okey. Nak buat B pun senang je. Jadi A dash, image dia ialah A apa ni? A dash. B pun ini first, the second one sama juga. B dash, ini A dash ni. Okey, O dia adalah 7, 9 tambah -4, -5. So menjadi 7 tolak 4, 9 tolak 5. So menjadi 3, 4. Dah dapat dah. A dash dengan B dash. Kejap je. Okey, nak buat 2 lagi dan kita boleh habis. Habis for the moment. Saya padam ya. Kita nak objek. So nak objek. So O plus T. Sekejap, nak objek from here. Objek sama dengan I tolak T. Ya, sebab ini pindah, ini tolak. So objek P
adalah image dia negatif 52. Kemudian tolak ya, tolak ni translasi adalah negatif 32. So equals to P adalah kita nak apa tadi? Nak objek. So kurungan negatif 5 tolak negatif 3, 2 tolak 2. So becomes negatif 5 tambah 3 jadi negatif 2, kosong. Dan okey, sekarang ni nak Q. Nak Q adalah image 41 tolak translasi 05 equals to 4 tolak 0, 1 tolak 5. So equals to 4 negatif 4. Dan habis semua. Alhamdulillah. Saya buat contoh 12 selesaikan masalah tu. I think by now it should be easy for you dah lah. Dah habis sampai tahap kira-kira pun dah boleh dah. So you do page 11.2. Mungkin next class tu saya tunjukkan 5 dan 6. No, buat dulu. Buat dulu semua. Kalau perlu tunjuk, tunjuk. Tak perlu, tak payah. Dan kedua pantulan dah. Okay, thank you for watching. Please subscribe kalau belum. And please share. Also, jangan lupa jaga solat. Mudah-mudahan amalan kita terima ya. Sebab amalan perkara pertama tanya adalah solat kita nanti. Yang kedua, taat ibu bapa selagi mereka tak suruh buat maksiat ya. Sebab selamat hidup dunia akhirat ni tahu. Kecuali suruh maksiat tu lain lah. Allahumma satu, kita kena taat. Dan hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu dapat adalah bermanfaat. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Cantik akhlak kita dari sisi manusia, insya-Allah. Kalau semua terjaga di sisi Allah pun lagi cantik ya. Sebab matlamat kita adalah syurga ya. Hidupan kita yang selama-lama-lamanya adalah akhirat, syurga nanti. Sini sekejap je. I'm already 60 something. 60 tahun tu kejap je, saya rasa baru lagi. Okay, so that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And subhanakallah wa bihamdik.